Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jangan mengambil dunia secara buta tuli. Wahai gulam, jangan mencari duniamu seperti orang yang mencari kayu di waktu malam, sehingga dia tiada tahu apa yang disentuh tangannya. Aku lihat semua tindak tandukmu dalam mencari dunia, umpama pengutip kayu di waktu yang gelap gelita. Tiada cahaya bulan padanya dan lampu untuk meneranginya. Sedang dia di dalam sebuah lubang yang dihuni oleh binatang-binatang yang buas dan yang melata lagi beracun, yang pada bila-bila masa boleh menyengatnya atau mematuknya atau membunuhnya. Celaka engkau, kenapa sampai mahu terburu-buru? Sesungguhnya orang yang terburu nafsu itu sentiasa akan melakukan kesalahan atau tergelincir dari jalan yang benar. Dan siapa yang berhati-hati akan terselamat ataupun dekat kepada keselamatan. Ingatlah, sifat terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Dan sifat hati-hati itu datangnya dari Tuhan Pengasih. Yang menyebabkan engkau selalu terburu-buru itu ialah rakus dan tamak untuk mengumpul dunia. Lazimkan dirimu sifat qanaah, yakni cukup dengan apa yang ada. Kerana qanaah itu adalah perbendaharaan yang tidak akan habis. Bagaimana engkau hendak menuntut sesuatu yang bukan dari bahagianmu dan bukan rezeki yang akan terjatuh ke tanganmu? Tahan dirimu dari sifat yang buruk ini serta rela dengan apa yang diberikan Allah. Berzuhudlah pada selain itu. Lazimkan dirimu dengan sifat ini sehingga engkau benar-benar mengenali Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itulah engkau akan menjadi kaya, tidak perlu lagi pada semua itu. Ketika itu hatimu akan merasa yakin dan batinmu akan menjadi bersih. Dan Allah Azza wa Jalla akan mendidikmu sehingga engkau melihat dunia itu kecil dalam pandanganmu. Dan akhirat pula yang akan diminati oleh hatimu. Pada masa itu juga semua yang selain Allah tidak akan wujud dalam kebatinanmu. Apapun tiada akan dipandang penting lagi selain Allah Azza wa Jalla sahaja. Maka ketika itulah engkau akan mencapai tingkat kemuliaan di mata makhluk ramai. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam wasiat dan pesanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengingatkan kepada kita bagaimana nak cari dunia. Ya, kita hidup kat dunia, tapi matlamat kita bukan dunia. Kita hidup kat dunia, tetapi kita bukan nak abadi di dunia. Ya, kita memang hidup di dunia, tetapi yang menjadi kebahagiaan sebenar kita bukan dunia. Dan semua orang mengetahui dan memahaminya. Dengan berlakunya kematian, penyakit, wabak, semuanya ini menguatkan lagi keyakinan manusia bahawa dunia bukan tempat tinggalnya. Sama ada dia terus membohongi dirinya, menganggap dunia tempat tinggalnya, maka dia kecewa, dia putus asa, dia akan menjadi pemarah, dia akan menjadi cemburu, pendengki, maka dia hidup dengan segala sifat jahatnya. Atau dia menerima hakikat, memang dunia ini bukan tempat tinggalnya. Dunia tempat sabar. Dunia untuk tempat dia mentaati Allah. Dunia untuk dia mencari bekalannya menuju ke negeri abadinya. Maka kalau dipaham begitu, maka hati-hati dengan dunia. Kalau setiap yang kita ambil daripada dunia itu mengundang fitnah dalam kehidupan.
Siap yang kita cuba ambil menjadikan kita mungkin dengki pada seseorang, marah pada seseorang, wasangka buruk kepada seseorang. Setiap dunia yang kita ambil itu bercabang-cabang kejahatannya. Kalau kita terselamat daripada satu, kita mungkin tak terselamat yang satu lagi. Ia umpama jaluran duri-duri yang banyak. Selamat daripada satu duri, duri yang satu lagi, duri yang satu lagi. Maka ini menjadikan kita mesti berhati-hati. Wattaqud dunya, kata Nabi SAW. Takutlah kamu akan bahaya dunia. Bukan baginda SAW menyuruh kita berhati-hati dengan dunia. Ia bermula daripada niat kita sendiri. Niat kita bukan nak dunia sebagai matlamat. Niat kita mengambil dunia bagi menguatkan akhirat. Bagi memudahkan urusan akhirat. Bukannya mengambil akhirat untuk memudahkan urusan dunia. Bukannya mengambil akhirat untuk mendapat habuan dunia. Kita mengambil dunia untuk mendapat habuan akhirat. Menjadikan dunia habuan akhirat. Kerana itu jangan mengambil dunia sebagaimana kita menjadi umpama pepatah Arab menyebut. Seperti pemungut kayu api di waktu malam. Kahatibil lailin. Seperti pemungut kayu api pada waktu malam. Kenapa? Bila orang cari kayu api, dia cari kat mana? Dia cari kat hutan. Dia tak cari kat bandar. Orang bila cari kayu api, tempatnya ialah yang penuh dengan pokok-pokok, kayu-kayu. Yang pasti tempatnya gelap. Ditambahi waktu malamnya. Maka di celah-celah kayu-kayu itu ada ular yang berbisa. Ada serangga yang beracun. Ada binatang melata yang membahayakan. Maka waktu dia meraba-raba mencari kayu dengan kegelapan malam, dengan anggapannya bahawa ini kayu api, mungkin dia terpegang dengan ular. Kalau dia tak terpegang dengan ular, waktu dipegang kayu, dia dipatuk oleh ular yang berhampiran dengannya. Atau ketika mana dia mengangkat kayu api, ada lipan, ada binatang yang bahaya yang mungkin menyengatnya tanpa disedarinya. Waktu dia membongkokkan dirinya mengambil kayu api, mungkin ada sesuatu yang menimpanya daripada atasnya. Suasana gelap, kita tak dapat jangka apa pun berlaku. Kalau malam itu gelap, tanpa cahaya, dengan keadaan kita meraba-raba, kita tahu bahawa bahaya boleh datang berbagai cara. Apatah lagi dunia ini lebih gelap daripada waktu malam itu sendiri. Yang menggelapkan kita dalam mencari dunia ialah hawa nafsu kita, syaitan kita, dunia kita itu sendiri dan kawan-kawan kita. Itu orang Melayu sebut gelap mata. Gelap mata. Orang ni kalau nampak dunia gelap mata. Orang ni kalau dah dihulur rasuah gelap mata. Istilah kita sebut gelap mata, tak nampak dah. Apa yang menggelapkan mata tu? Hawa nafsu. Kerana hawa nafsu tak pernah memberi cahaya dalam hidup kita. Ia akan menjadikan dunia kita gelap. Sebagaimana dia akan jadikan akhirat lebih gelap. Syaitan, dia akan gelapkan kita. Digelapkan kita kat dunia sebagaimana dia akan menggelapkan akhirat kita. Dan kebanyakan kawan-kawan kita menggelapkan kita. Sehingga kadang-kadang kita terpaksa berfikir cara mereka berfikir. Kita terpaksa bertindak cara mereka bertindak. Sehingga kita tak memberi nilaian pada akal kita. Allahumma illa, melainkan kawan-kawan yang baik. Ini kita cerita orang-orang yang terjebak. Selalu orang kita cakap, kalau anak jahat, anak nakal ni ikut kawan sah. Sak dadah itu ini ikut kawan. Terjebak kembali dalam kejahatan, jenayah, ikut kawan. Sampai kat balai polis pun kata benda sama. Ni awak ni suka sangat berkawan orang jahat. Macam itulah. Artinya tuan-tuan sekalian, ini semua menggelapkan cara kita berfikir. Apatah lagi bila niat kita nak cari dunia tadi, menjadikan permulaan gelap kita. Kerana itu Nabi SAW bersabda, Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu,
wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhirah niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dunianya menjadi kerungsingannya, menjadi matlamat dan cita-citanya, Allah jadikan segala urusannya huru-hara, tak tersusun. Dan Allah menjadikan kefakiran senantiasa di matanya. Matanya sentiasa rasa fakir. Tengok orang tu lebih pada saya, tengok orang tu lebih pada saya. Matanya tadi. Dan tidak datang kepadanya dunia melainkan apa yang telah ditentukan sahaja. Tak macam yang dicita-citakan. Cita-cita dia nak begitu, nak begini. Dia cuma datang apa yang Allah tentukan. Tetapi siapa yang akhiratnya menjadi niat dia, niatnya akhirat, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Allah Ta'ala akan menyusun urusannya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan terhina dunia. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan, siapa yang sedihnya cuma berfikir tentang hari kembalinya pada Allah, maka Allah mencukupkan segala kesedihannya yang lain. Tetapi siapa yang kesedihannya cuma pada dunianya, maka Allah akan tumbuhkan kesedihan-kesedihan yang lain, bercabang-cabang untuk menjadikan dia terus kecewa. Tentu kalau yang kita fikir yang menjadikan kita sedih tentang hari kembali kita pada Allah, mati kita macam mana, kubur nanti macam mana, akhirat nanti macam mana, waktu dibentangkan amalan bagaimana, sedih tu je tuan-tuan, maka kesedihan yang lain Allah tutup. Allah pelihara, Allah jaga. Tapi kalau kita cuma ni sedih bab kubur, tak ada. Bab mati pun tak sedih. Dia sedih masalah belanja dia, nak mewah dia, nak itu, nak ini. Allah jadikan setiap kesedihan dunia beranak kesedihan lain, kesedihan lain, kesedihan lain. Jadi tasya'abat humumuhu, bercabang-cabang kesedihan lain. Tapi kalau kita cuma sedih fikirkan akhirat, kesedihan dunia lain Allah himpungkan sekali, jadi kecil di mata kesedihan kita pada akhirat. Kerana itu Nabi SAW menyuruh kita ingat mati, ingat mati. Supaya kesedihan-kesedihan dunia lain menjadi kecil. Tapi bila kita tak ingat mati, datang satu kesedihan dunia, datang pula yang kedua, datang pula ketiga, keempat, kelima, keenam. Allah. Sampai kita penat. Penat, semua tak kena. Tengok rumah bersedih, tengok kenderaan sedih, tengok jirang sedih. Tengok kerja kita sedih, tengok gaji sedih, tengok pelanggan sedih. Semua sedih ni. Hari-harinya begitu kecewa. Sebab apa? Kerana matlamat kamu dunia. Tapi kalau matlamat kita akhirat, kita tengok isteri gembira, tengok anak-anak gembira, tengok jiran kita gembira, tengok kenderaan kita gembira. Semuanya. Sebab Allah Ta'ala telah menjadikan kekayaan dalam hati. Tentang kaya ni bukan pada tangan. Kaya bukan juga pada pandangan orang pada kita kaya. Kaya sebenarnya dalam hati kita. Sebab itu Nabi SAW disebut dalam hadis yang lain, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya tu bukan sebab kamu banyak mata benda, material, barang-barangnya. Kaya sebenarnya kaya jiwa. Apa yang Nabi SAW sebut itu, itulah realiti sebenarnya. Tuan-tuan, kita jumpa orang yang ada semua benda dia nak. Hotel mana dia tak pergi? Hotel mana? Dalam negeri, luar negeri. Dia pun bercita-cita nak pergi ke hotel ke bulan. Hotel kat bulan. Tengah kumpul duit. Semua tempat dia dah melancong. Semua dia dah pergi. Apakah itu mengembirakan dia? Tidak. Kesedihan terus datang. Sebagaimana hujan. Seperti hujan yang tak berhenti. Bukan hujan yang menyuburkan. Hujan yang membinasakan. Tapi bila seorang itu kembali pada Allah dengan fitrahnya, kalaupun dia tidak memiliki semuanya, cukuplah kekayaan hatinya mengembirakannya. Kerana itu tuan-tuan sekalian, orang kafir dia memburu perkara palsu, fata morgana.
umpama meminum air laut yang tidak pernah menghilangkan puas dan dahaganya. Mereka memburu seumpama mencari air di waktu panas yang disangkakan air rupanya bayang-bayang. Tetapi orang beriman mencari yang sebenarnya. Kerana itu kita lihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pimpin kita untuk kenal dunia. Mana ada pemimpin dalam dunia ajar kita kenal dunia? Mana ada? Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi sebelum itu alaihi wassalatu wassalam. Ada tak tuan-tuan kenal seorang pemimpin yang kenalkan tuan-tuan pada dunia ni siapa? Semuanya mengajar kita berangan-angan dan juga berfatah morgana. Akhirnya semua kita binasa. Kerana pemimpin bila dia bercakap tentang kemewahan semata-mata, rakyat akan marah pada dia walaupun diberi macam-macam. Pemimpin yang bercakap tentang hakikat dunia, inilah yang menjadikan rakyat redha pada dia. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin, masaka minha kafiran." Kalau dunia ni memang ada nilai, orang kafir tak akan dapat walau seteguk air. Dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat 39, Allah Ta'ala berfirman, "Ya qaum, innama hazihil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar." Wahai kaumku, ini lidah seorang Nabi, wahai kaumku, dunia ini cuma nikmatnya seketika. Dan akhirat itulah negeri tempat kita kekal abadi, darul qarar. Tentu kita nak matak ke nikmat sekejap. Umpama tuan-tuan makan, rasa sedapnya kat mulut je. Lepas tu sengsara seluruh hidup. Memang sedap kat mulut. Lepas tu kena kencing manis, kena garuk, kena darah tinggi, kena jantung. Nak lagi tak kalau tahu benda tu? Tak nak. Tahu ni sedap ni. Orang kata sedap. Tapi kita dah mencubanya, sebab tu kita ada penyakit. Lalu kita tak akan mencubanya. Walau orang kata sedap, kita tahan diri kita. Kerana menjaga diri kita lebih utama. Akhirnya kita menolak semua makanan-makanan. Walau orang puji sedap, walau orang viral, tapi kita dah tahu kesannya pada tubuh badan kita. Kita tolak. Kalau orang bagi, tak nak. Jangan kata beli. Orang bagi pun kita tak nak. Beli lagi lah. Kita tahu ni, air gas ni bahaya. Air gas ni. Air Pepsi ke Coca-Cola bahaya. Satu dunia kata dia bahaya. Tak ada seorang pun kata dia okey. Bahkan sebahagian mereka menyaman syarikat ini. Sebahagian kisah air Red Bull di Australia disaman. Sehingga terpaksa bayar berjuta. Kerana penyebab sakit buah pinggang dan sebagainya. Maka sehingga dalam satu sidang ataupun dalam satu video, bila seorang pengacara berkata, panggil CEO KFC, CEO Coca-Cola, dan sebut, kamu telah membunuh manusia. Kamu tengok kadar gulanya banyak mana. CEO tu tak boleh jawab pun, tak boleh nak backup. Sebab dia pun tahu bahaya. Dia bukan tahu, dia pun tahu bahaya, dia pun tak minum sangat. Tapi fikirkan keuntungan. Maka dia dedahkan satu persatu. Dia buat ujian yang mudah, simple, depan penonton semua. Akhirnya memang ia tidak memberi manfaat. Tetapi orang yang dah tahu, apatah lagi yang sudah mengalaminya, tidak mungkin mengambilnya lagi, tak mungkin. Biarlah kita minum air masak, tak rasa sedap pun, tapi sihat. Kalau begitu, satu analogi mudah untuk kita faham. Inilah dunia. Memang zahirnya sedap. Tetapi bagaimana kesudahan kita akhirat kelak? Bagaimana keadaan kita dalam kubur nanti? Sebab itu dunia ni jangan ambil sebagaimana pemungut kayu api waktu malam. Ambillah dengan cahaya. Ambillah dengan hukum syariatnya. Ambillah dengan kepedulian untung ruginya di dunia dan di akhirat. Jangan pakat langgar je. Orang yang pakat langgar ambil dunia ni tuan-tuan sekalian sebab mereka ada sifat terburu-buru. Nak cepat. Ingat, terburu-buru itu sifat syaitan. Al-ajalatu minas syaitan. Wat-ta'anni minar rahman. Terburu-buru itu sifat syaitan. Berhati-hati itu sifat daripada Allah.
Hati-hati macam mana tuan-tuan dalam muamalah dunia. Tahulah kita halal haramnya. Dosa pahalanya. Kena tahu. Dan kita juga kena tahu banyak mana nak ambil. Jangan sampai langgar waktu solatnya. Jangan sampai langgar hak-hak kewajiban yang lain. Ya Allah tak letak larangan banyak. Tuan-tuan kalau kita perhati syariat ini, larangan tu banyak ke larangan? Tak banyak. Yang dilapangkan lebih banyak. Yang dilarang cuma sedikit. Itu pun kerana memberi mudarat. Bukan saja-saja larang. Ada tak apa yang Allah larang tu baik? Tak ada. Semua yang Allah larang itu kerana mudarat pada kita cukup nyata. Allah mengharamkan arak, jelas. Allah mengharamkan judi, jelas. Allah mengharamkan riba, terlalu jelas. Allah mengharamkan zina, Masya Allah jelas. Bahkan Allah Ta'ala mengharamkan perbuatan-perbuatan yang lain-lain yang maklum bagi kita. Memakan bangkai, memakan binatang tanpa sembelihan, mengambil atau memakan babi. Semuanya mudarat, tak pernah orang nafikan dari sudut saintifiknya ataupun urufnya. Uruf itu sendiri. Jadi kalau kita lihat secara uruf pun mereka tak nak ambil benda-benda macam ni. Andai kata manusia ini tak ada petunjuk ilahi ini, andai kata dengan akal yang Allah ciptakan itu tetap akan menyatakan ataupun menolak perkara ini. Umpama kita katakan zina. Zina orang asli dalam hutang pun tak boleh terima. Mesti berkahwin. Mencuri. Tak ada satu tamadun pun membenarkan mencuri. Islam ke depan dalam mengharamkan mencuri. Maka semua perkara. Jadi kalau kita nak ambil dunia, jangan terburu-buru. Sifat terburu-buru tadilah yang menyebabkan kita selalu tergelincir. Sifat terburu-buru tadilah menyebabkan syaitan mudah perangkap kita. Oh, orang nak kaya cepat. Skin cepat kaya. Tetapi skin cepat kaya yang pertama orang yang masuk ni tak pernah fikir hukumnya halal ke haram. Tak pernah. Mereka cuma fikir boleh bawa untung atau tidak. Dan skin cepat kaya juga tidak menjadikan mereka kenal orang yang terlibat dalam hal itu. Mereka cuma tahu berapa pulangannya. Tak cek dalam latar belakang. Dia kalau ambil ilmu agama pandai pula dia cek ni tak ada tauliah ni tak boleh. Ni sebab ni tak boleh. Banyak akhir tak belajar. Sampai sudah tak belajar. Kalau nak belajar agama dia punya cek luar biasa. Kalau orang minta sedekah dia pun cek juga. Ni daripada mana? Nak buat apa? Dia punya temu duga. Bagi tak duit? Tak boleh. Tak boleh bagi. Tapi bila skin cepat kali tak cek dia terus melabur. Artinya bila hal-hal agama dia berhati-hati. Hati-hati tak nak buat. Bila hal dunia pula dia terburu-buru untuk buat. Ia berbeza dengan para salafus salih. Hal agama dia berebut buat. Sebut je agama mereka buat. Tapi hal dunia mereka berhati-hati. Tarik handbrake. Check dulu. Kan beza. Kita tuan-tuan kalau sebut je dunia, oh cepat. Dengar khabar angin pun dah percaya. Dengar khabar angin ada orang nak bagi duit 1,000. Penuh. Tapi kalau akhirat, orang kata ada kuliah nanti. Ya ke? Ada ke? Tak percaya. Tunjuk poster pun tak percaya lagi. Tak percaya. Artinya hal-hal akhirat, dia punya ceknya luar biasa. Untuk tak nak buat. Cari alasan. Tapi kalau hal-hal dunia, oh cepat. Dengan cepat, dengan pantas. Belum keluar apa-apa, keliling pun dia dulu buat. Kata ini sebagai satu contoh. Sifat terburu-buru. Dan kalau kita terburu-buru, syaitan paling mudah gelincirkan kita. Nak terus pengtes kita. Terus. Dan nafsu kita memang suka benda tu. Terburu-buru. Sampai kita tak fikir jauh. Kadang-kadang orang bertunang ni. Dekat dah nak kahwin. Tapi sifat terburu-buru, buat lagi benda yang tak elok. Kadang-kadang kita lihat orang yang dah nak dapat gaji dah ni. Kerana terburu-buru dan lagi terima rasuah. Esok nak dapat gaji. Hari ni orang bagi rasuah, ambil rasuah juga. Ini sifat al-ajalah. Gopo gapah. Kebanyakan mereka ni gopo gapah dalam hal dunia.
Contoh dalam hal akhirat kita tak panggil gopo gapah. Tapi kita sebut fastabiqul khairat, lomba-lomba buat baik. Nabi Musa AS waktu nak bertemu dengan Allah bermunajat di Tur Saina, Nabi Musa berlari. Bila Allah Ta'ala tanya dan Allah Ta'ala mengetahui. Kenapa pula wahai Musa kamu duk berlari-lari ni? Berjalan sudahlah. Lalu kata Musa, supaya aku mendapat redha-Mu. Kan itu Allah suruh dalam bab akhirat berlomba. Berlomba buat baik. Jangan hak akhirat kita cari beribu alasan. Hal dunia kita cari beribu helah. Terbalikkan. Hal akhirat kita cari beribu helah untuk buat. Tapi hal dunia, tuan-tuan berilah alasan-alasan. Sehingga kita tidak berminat dengan dunia. Kemudian kata Syekh lagi. Hendaklah kamu ada sifat qanaah. Kerana qanaah itulah kekayaan yang tak habis. Kanzun la yanfad. Tuan-tuan, sebenarnya kita bukan nak didik orang biar banyak harta. Kerana itu tak akan menyelesaikan masalah pun. Dan kerana nak mencapai benda itu tak semua orang dapat. Kita kena ingat. Mana-mana hal-hal dunia, benda duniawi tak semua orang dapat. Kita ambil contoh lah. Kalau tuan-tuan masuk tournament berlari atau sebagainya. Kan dia dah beritahu yang dapat cuma 10 orang. Pemenang nombor 1, pemenang nombor 2 sampai pemenang nombor 10. Yang masuk tu beribu. Kan dia dah beritahu. Kalau berlari tu, hadiahnya untuk emas, perak, gangsa. Yang nombor 4, 5 jangan cita-citalah nak apa-apa logam lain. Kuprum ke, besi ke. Tak ada. Plastik ke, tak boleh bagi plastik. Kita nombor 6 dapat plastik. Nombor 7 dapat nikel. Nombor 8 dapatlah kuprum. Last sekali dapat kalsium pun okey lah. Misalnya, tak ada. Kita tuan-tuan dalam hal duniawi, semua kita tahu yang pemenangnya cuma seorang dua. Tapi hal akhirat pemenangnya semua orang. Sebab itu dalam hal-hal duniawi ni tuan-tuan. Kalau tahu pemenangnya cuma seorang dua je, tak ramai. Orang masuk maraton 22 km, 23 km. Berapa orang dia nak ambil pemenang? 20 pertama. Peserta 20,000. Jadi tuan-tuan, apa yang patut kita tanam pada mereka? Qanaah. Sifat qanaah cukup. Yang awak ada cukup. Awak usaha untuk dapat. Kalau tak dapat maka awak rasa cukup. Qanaah. Inilah bahagian aku. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Setakat itu yang Allah beri pada kita. Maka kita redha. Qanaah ini bermula daripada redha. Kita bawa teksi, bawa Grab, Food Panda ke, Food tak pandai ke, kita bawa benda-benda ni semua. Hari ni rezeki kita cuma RM20. Alhamdulillah. Ini saya dapat. Tuan-tuan nak kerja apa lagi? Dan ini bahagian saya dari pagi saya kerja sampai petang. Ini saya dapat. Alhamdulillah. Tanamkan redha, maka datang qanaah. Tapi aku tak nak marah apa? Kenapa orang ni tak nak makan lagi? Kenapa nak marah orang? Ke aku ni kena sihir? Ke kita duk fikir benda-benda yang mengarut? Kita lupa untuk redha dengan bahagian kita. Kerana itu menjadikan kita tidak qanaah. Ya memang kita cari dunia. Kita bersaing dengan dunia. Tapi persaingan kita dengan dunia, kita kena tahu yang menang cuma terbatas. Itu kita kena tahu dulu. Supaya kalau kita tak menang, kita tak kisah. Sebab kita tahu yang menang cuma orang ni je. Itu bahagian dia. Itu rezeki dia. Tuan-tuan masuk peraduan, cabutan bertuah, yang menang cuma berapa orang? Tuan-tuan pun tahu. Dan dia pun dah maklum daripada awal. Kita berusaha isi minyak, dapat hadiah kereta, kita pun isi minyak. Habis kereta kita buat keluar isi minyak. Supaya menang kereta. Tak dapat. Kita redha. Kerana kita dimaklumkan dari awal lagi, pemenang cuma seorang. Pemenang cuma sekian. Kita redha. Itu yang menjadikan kita akan ada qanaah. Lalu kita melihat rezeki yang Allah beri pada kita lebih baik daripada apa yang kita tak dapat. Jangan terbalik pula, kita duk lihat yang tak dapat itu lebih baik daripada apa yang kita dapat. Tidak. Kalau yang tak dapat itu lebih baik, nasib kita dah dapat. Kerana Allah tak beri sesuatu melainkan yang baik untuk hamba. Kata Allah ni penyayang. Namanya penyayang tak akan beri melainkan apa yang Allah Ta'ala tahu sesuai untuk kita. Kita bayangkan, Ustaz saya kenapa tak kaya dah kerja ni? Bayangkan awak tak kaya pun gemuk macam gini. Ni kalau awak kaya mau meletup perut ni.
Yang awak tak kaya pun 20 pinggang makan. Tak kaya kalau kaya. Mau mati cepat awak ni. Duk kata, sedih lah saya miskin. Tak apa benda yang awak tak boleh makan sebenarnya. Awak boleh makan semua. Dah cukup. Bayangkan kalau awak kaya lah katakan. Sama ada awak dalam dua keadaan. Awak tak boleh makan semua sebab penyakit. Atau awak cuba makan semua lalu jadi penyakit. Fikir, tak je juga Ustaz. Ni miskin pun saya makan macam habis puyuk ni. Kalau awak kaya dengan puyuk-puyuk awak makan, tak mudarat awak. Jadi kita melihat, ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Bahawa ada hamba-Ku yang aku tahu kaya tu baik untuk dia. Dan ada hamba-Ku yang aku tahu miskin tu baik untuk dia. Kerana itu tuan-tuan, kita nak bina jiwa qana'ah tadi. Bukan maksud kita tak nak dunia. Kita nak, kita cari. Pertama kita cari dengan hukum. Yang kedua kita mulakan dengan niat tu sendiri. Yang ketiga dalam persaingan kita tahu ada dapat, ada tak dapat. Lalu kita redha dengan apa ada. Kita redha. Saya berusaha bila masuk periksa nak dapat nombor 1. Dan saya tahu nombor 1 tu cuma seorang. Namanya nombor 1. Saya usaha, saya study siang malam pagi petang. Saya baca, berjalan, berdiri, duduk. Kadang-kadang masuk tandas pun saya baca lagi. Zaman kami belajar di Mesir, kita nak kerja ni, nak compete dengan orang asing, orang lain. Sampai dalam tandas saya baca buku. Macam mana? Ia pun letak Walkman, dalam zaman Walkman. Letak sini Walkman, kemudian masuk bilik air. Tak mahu terlepas. Saya ingat kalau setakat muka surat tu 500, saya boleh habiskan satu hari. Satu hari macam tak. Saya tak tahu berapa kotak kertas yang saya habiskan untuk menulis dan mencatat. Ini zaman kita belajar. Daripada kita duduk daripada pagi study sampai 12 malam. Rehat kejap, study lagi sampai subuh. Saya buat benda tu sebulan. Sebulan, rasa macam nak terbang. Ringang tubuh, kurang tidur. Kita study, sampai bila air pun saya tak nak lepas, letak. Ya untuk kita ingat, kita duduk dalam Universiti Al-Azhar Mesir. Buku pun tebal-tebal. Nak compete dengan ramai orang. Dengar pula ramai yang gagal. Takut. Tapi kita berusaha. Tapi kita pun tahu yang berjaya memang dah ditetapkan berapa orang. Kalau berlaku sesuatu, kita belajar untuk redha. Ini cara kita berusaha dengan dunia. Saya tahu bahawa dengan saya usaha ni, saya mungkin untung, saya mungkin rugi. Saya tahu dah benda tu. Dan saya telah bersedia dengan redha. Redha itu bawa pada qana'ah. Dan saya rasa, ini baik untuk saya. Yang Allah begini baik. Waktu saya mencari, saya tak tahu mana satu lebih baik. Waktu mana Allah putuskan, ini bahagian kamu, saya tahu ini lebih baik. Maka jiwa qana'ah ini tuan-tuan menjadikan kita sentiasa merasa kaya. Kemudian kata Syekh, yang kita tak dapat, zuhudlah kita. Tak apa, itu bukan bahagian saya. Tak ada masalah. Zuhudlah kita. Kerana zuhud tadilah tuan-tuan menjadikan kita kaya yang sebenar. Sehingga kita rasa memang saya tak perlu benda tu. Saya tak perlu sampai ke peringkat itu dan sebagainya. Maka hati kita yakin pada Allah. Bila kita yakin pada Allah yang Allah beri itu baik untuk kita, maka barulah hati kita bersih. Daripada kotoran hawa nafsu dan dunia. Maka Allah Ta'ala mula mendidik kita sehingga kita nampak dunia ni kecil je tuan-tuan. Taklah besar sangat. Lalu kita nampak benda yang lebih utama iaitu akhirat. Dengan cara itulah Allah mengangkat kemuliaan kita dunia dan akhirat. Begitu cara kita menghadapi dunia. Sebab itu tuan-tuan jangan kecewa tak dapat dunia. Tak ada masalah apa pun. Ya kita ikhtiar, kita berusaha dan kita redha dan kita qana'ah. Yang kita tak dapat, kita berzuhud. Dan kita yakin suatu hari nanti Allah gantikan apa yang lebih baik. Maka kalau begitu cara hidup kita. Sebagaimana kata Nabi SAW. Allah jadikan urusan kita terjaga, teratur. Allah jadikan kekayaan dalam hati kita. Dan Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang mencari dunia dengan peraturannya, dengan hukum hakamnya, dengan adab dan etikanya. Dan orang mencari dunia yang tidak terfitnah dengan bahaya dan juga dengan racunnya. Bukan kita menjadikan dunia jambatan kita ke akhirat. Bukan mendapat hasil lumayan di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.